Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Jadi hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan memberikan hiburan, pada masa yang sama memberikan pengajaran untuk Abang dan juga untuk semua. Jadi tanpa berlengah-lengah, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur, berikan rezeki yang banyak untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan begitu juga dengan mak ayah kita. Moga-moga Allah memberikan keberkatan dunia mak ayah kita. Walaupun ada mak ayah daripada yang mendengar ini sudah pun berpindah ke alam lain, tapi kita sama-sama berdoa. Mana tahu kan doa-doa kita semua diaminkan dan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi tanpa membuat, sebelum tu Abang nak cerita, ada abang hari tu keluar daripada rumah, berjalan-jalan petang, tiba-tiba ada seorang pakcik tu tahan abang, dia tanya, engkau ni joker, dia kata. Oh selama 2 tahun abang berjiran dengan dia, baru dia tahu sebenarnya abang ni adalah Abang Jo. Jadi abang rasa ucapkan terima kasih lah pada dia. Terima kasih pakcik sebab tengok saya bercerita. Oh, itu sajalah selingan dah, kona sikit. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang perempuan melalui email, tapi dia cakap, Abang Jo, tolong sangat-sangat sembunyikan nama dia. Dia tak nak nama dia diceritakan, sebab dia kata kalau nama dia diceritakan, takut-takut memberi fitnah ataupun benda-benda yang kurang baik lah. Sebab kalau tengok daripada susur cerita, memang cerita ni antara cerita yang pelik pernah abang dapat. Berlaku pada tahun 2010. Kali ini watak abang bagi nama Zulaika, sempena nama yang dicadangkan oleh salah seorang penonton, Tuan Nizam. Dia kata Tuan Nizam tu cakap, ini nama anak dia Zulaika, boleh tak kalau siapa-siapa yang nak nyorok-nyorokkan nama, gunakan nama anak dia, namanya Zulaika. Berlaku tahun 2010 dekat Sabah. Kisah dia macam ni. Zulaika ni boleh dikatakan seorang perempuan yang sangat berdikari. Jadi dia kata disebabkan dia lebih mementingkan kerjaya daripada kehidupan dia. Jadi dia ni kahwin lambat sikit. Abang, akak, adik dia pun dah kahwin dah. Jadi dia ni di tengah-tengah lah, anak yang tengah-tengah, jadi lambatlah kahwin. Jadi disebabkan dia lambat kahwin dan dia duduk dekat rumah pusaka. Pada waktu tu bapak dia, kalau tengok daripada cerita macam mak dia dah meninggal, tapi bapak dia masih lagi ada pada waktu tu. Sekarang bapak dia dah almarhum lah. Cuma 2010 bapak dia ada lagi. Tapi bapak dia duduk rumah lain. Jadi rumah pusaka tu memang Zulaika yang duduk. Cumanya dia kata kalau malam agak sunyi sikit sebab semua adik-beradik dia tak ada. Cuma kalau siang, selalunya adik perempuan dia datang, adik perempuan dia bawa anak-anak, abang dia datang, akak dia datang. Jadi dia tak adalah sunyi sangat kalau siang. Cuma malam dia akan sunyi. Cumanya pada waktu tu 2010, dia bukan tidak berjodoh, tapi dia dah ada tunang. Cuma tunang dia bekerja dekat Semenanjung. Dia ni dekat Sabah. Dekat bahagian mana tak boleh pula dia beritahu kat abang. Jadi dia kata cerita je bermula bila dia duduk sorang-sorang. Jadi bila malam tu selalu melayan-layan perasaan lah. Dia kata untuk menghilangkan perasaan boring dan rasa macam tak tahu nak buat apa, dia selalu telefon Encik Tunang. Jadi dia bercerita-ceritalah dengan Encik Tunang sampailah daripada awal malam menjejak ke tengah malam, semata-mata untuk menghilangkan perasaan boring. Dah puas tengok TV, dia cakap, tapi tetap juga rasa boring. Muncullah ada Encik Tunang, boleh bertelefon-telefon. Pada waktu tu dia kata tahun 2010 mana ada WhatsApp. Masalah waktu tu WhatsApp mungkin dah ada, tapi belum lagi rancak. Belum lagi rancak macam sekarang. Tapi dia kata dia pakai mesej je lah berhubung dengan Encik Tunang. Dia kata okay. Ceritanya bermula pada satu malam, dia rasa keadaan cuaca pada waktu tu panas lain macam. Hujan dekat luar, tapi dalam rumah dia kata bahangnya memang tak boleh nak cerita. Sampaikan dia susah nak tidur. Jadi dia pun bermesej-mesej lah dengan Encik Tunang. Dia cakap keadaan dia, badan dia rasa tak sedap, cuaca panas, rumah ni macam lain macam. Dia kata rumah dia macam suram lain macam. Malam tu, selalu malam-malam lain tak ada. Dia kata okey je.
Jadi bila dia mesej dengan Cik Tunang, muncullah tunang dia tu masih lagi belum tidur, membalaslah mesej, cakap jangan risau, banyakkan selawat Nabi, banyakkan zikir. Kita minta pertolongan pada Allah Ta'ala, moga-moga Allah permudahkan urusan, biar kita punya rumah, badan awak jadi sejuk, rumah awak jadi sejuk, dia kata. Jadi bila dengar pesanan daripada bakal suami, dia ambil benda tu sebagai benda yang positif. Dia pun alang-alang dah macam tu, dia pun bangunlah pergi ambil semayang. Jadi dia pun ambil semayang, dia semayang dululah 2 rakaat. Lepas tu akhirnya bila dia dah habis semayang, barulah dia masuk tidur. Ni baru nak masuk cerita. Bila dia masuk tidur malam tu, dia mimpi dia berada dekat rumah moyang dia dekat kampung. Rumah moyang dia terletak di tengah-tengah sawah dekat Sabah, dekat tengah-tengah sawah. Lepas tu dalam cerita tu, dalam mimpi tu, dia punya umur lebih kurang 5 tahun macam tu. Masih kecil lagi. Padahal waktu kejadian dia dah umur 20, awal 20-an lah. Waktu 2010 tu awal 20-an. Tapi dia kata pada malam tu dia bermimpi, dia berada dekat rumah moyang dia, rumah papan, macam rumah-rumah kecil je kata. Dan rumah tu terletak di tengah-tengah sawah. Di sebelah rumah tu ada pokok pokok rumbia. Pokok rumbia. Jadi dia kata dia duduk dekat tangga pada waktu tu. Keadaan sekeliling siang dan dalam mimpi tu hujan panas. Jadi dia duduk kat tangga. Pada waktu tu dia tak tahu siapa ada dalam rumah, siapa dia duduk dengan siapa. Cuma dia kata itu je kenangan yang dia ada, dia duduk kat tangga. Dekat depan dia terbentang sawah. Pada waktu tu dia kata dalam mimpi, sawah masih lagi belum ditanam. Yang boleh dikatakan semua petak-petak sawah dipenuhi dengan air. Abang pun kalau salah cerita nanti beritahu itu yang digambarkan. Penuh dengan petak-petak air tu, sawah tu penuh dengan petak-petak air. Jadi dia tengah duduk dekat tangga tu, umur 5 tahun dia kata. Tiba-tiba dia nampak ada seorang budak lelaki berdiri di atas daun keladi dan berdayung menggunakan buluh. Boleh bayangkan Dan benda tu terjadi depan mata dia. Budak lelaki tu berdayung di atas daun keladi di dalam petak sawah. Kalau ikut logik, petak sawah tu bukannya macam sungai. Dia ada air tapi airnya tidaklah terlalu dalam kan. Airnya cetek-cetek je. Jadi dia kata dia nampak budak tu berdayung sampai budak tu pergi betul-betul dekat tangga rumah dia dan budak tu hulurkan tangan. Dek, datang sini, abang bawa kau jalan-jalan. Abang tengok kau kesunyian, dia kata. Jadi si Zulaikha ni memang tak fikir panjang dalam mimpi. Ni dalam mimpi Dia tak fikir panjang, dia pun turun tangga, dia meloncat atas daun keladi tu yang besarnya lebih kurang macam sampan, dan abang tu, budak lelaki tu bawa dia meraun-raun di sekitar petak sawah berdayung sambil-sambil bercerita, sambil-sambil bergurau senda, terkekek-kekek. Hujannya dia kata. Sebenarnya keadaan ni hujan panas. Walaupun hujan, dia rasa sangat mesra dengan abang tu. Dia rasa macam abang tu seolah-olah kawan lama yang dah lama dia orang kenal. Bergurau senda, buat berteka-teki, banyak-banyak kucing apa yang telinga 3, kononnya lah macam tu. Jadi dia kata waktu tu dia rasa aman sangat. Sampaikan lebih kurang berjam-jam lah juga dia berdayung dengan abang tu dekat atas sampan yang diperbuat daripada daun keladi. Sampailah bila waktu tu dalam mimpi tu keadaan dah mula petang. Jadi budak lelaki tu cakap, "Dek, sekarang keadaan dah petang. Jadi abang rasa sampai sini aja kita jumpa. Abang akan letakkan adik dekat mana abang ambil adik. Tapi jangan risau, abang akan datang semula." Pada waktu tu di dalam mimpi. Jadi dia pun jelas sebab dalam mimpi kan. Jadi lelaki tu pun, budak lelaki tu pun berdayung sampailah dekat tangga rumah papan yang tempat dia ambil Zulaikha tu, dan dia turunkan Zulaikha kat situ. Dan dia pun teruslah berdayung, tapi dayungannya makin lama makin menjauhi rumah Zulaikha, dan akhirnya dia hilang daripada pandangan Zulaikha. Dan Zulaikha terbangun daripada mimpi pada waktu tu azan subuh dekat Sabah pukul 4.30 pagi. Waktu tu dia waktu dia bangun tu dia dengar azan.
Dia macam terteka-teka. Bunyi dia macam bukan mimpi sebab badan dia rasa penat dan setiap bibit-bibit perjalanan mimpi tu dia betul-betul ingat, seperti betul-betul berlaku, macam rohnya pergi, dia kata. Jadi dia pun okeylah, dah bunyi azan, dia pun mandi, solat, nek, lepas tu pergilah kerja. Bila pergi kerja, balik kerja. Bila balik kerja, dia cerita dengan adik perempuan dia. Kebetulan adik perempuan dia datang rumah. Dia cakap, "Dek," dia kata, "akak malam tadi mimpi pelik," dia kata. "Mimpi apa, Kak?" "Akak mimpi," dia ceritalah, yang macam abang cerita tadi. Dia ceritalah dia mimpi begini. Kek adik dia. Adik cakap apa? "Itu mimpi ajbah," dia kata. Cara orang Sabah lah kan. "Itu mimpi je, Kak," dia kata. "Janganlah ambil serius sangat. Mana ada, mungkin ada syaitan saja nak mengganggu tidur akak." Tapi bila dengar macam tu, kata Zulaikha, boleh jadilah. Sebab ini baru pertama kali mimpi, jadi dia tak rasa apa-apa sangat. Okay. Selang 6 bulan daripada mimpi tu, pada satu malam, dia tengah tidur, tiba-tiba dia termimpi, dia ada dekat satu kawasan. Waktu tu, dalam mimpi tu, dia berumur 15 tahun. Dia berada dekat satu kawasan yang ramai orang. Di kalangan ramai-ramai orang tu, dia nampak seorang lelaki. Tapi dia yakin lelaki itu adalah lelaki yang dia jumpa dalam mimpi 6 bulan yang lepas. Tapi dalam 6 bulan yang lepas itu adalah budak lelaki. Tapi yang sekarang umur dia adalah umur remaja. Umur lebih kurang 15-16 tahun yang ada dekat dalam mimpi yang kedua ni. Dan pada waktu tu dalam mimpi Zulaikha pun berumur 15 tahun. Jadi dalam mimpi tu lelaki tu datang, dia cakap, "Dek, abang datang sekali lagi. Abang sengaja lewat-lewatkan sikit biar adik rindu," dia kata. Pada waktu tu Zulaikha tak tahu nak cakap apa. Dia pun kata, "Okeylah, kita nak ke mana-mana bang? Nak jalan-jalan naik sampan daun keladi lagi ke?" Tergelak-gelak abang tu. "Tak ada. Kali ni kita jalan berdua-dua saja, berborak-borak nak mengenali hati budi satu sama lain." Dia kata, "Mana tahu hubungan kita boleh dilanjutkan." Setiap bibit-bibit perkataan lelaki tu Zulaikha betul-betul ingat. Jadi dalam mimpi yang kedua ni, diorang berjalan-jalan di dalam taman sambil-sambil memetik bunga, bergurau senda, main teka-teki lagi. Itu abang tambah lah main teka-teki tu. Main teka-teki, berjalan-jalan, bergurau senda, tanya tentang keluarga. Rupanya lelaki ni pun ada keluarga. Lepas tu Zulaikha pun cerita keluarga dia. Tiba-tiba dalam mimpi tu keadaan sama macam mimpi yang pertama. Waktu petang. Jadi si lelaki ni cakap, "Dek, abang hantar engkau pergi balik rumah lah." Dia kata, "Kita berpisah sampai ke tahap ini. Nanti abang akan jumpa kau balik." Dia kata, "Harap-harap kau ingatkan abang," dia kata. Jadi Zulaikha pun lah juga. Dan malam tu untuk mimpi yang kedua, dia tersedar pukul 4:30 pagi waktu azan subuh. Waktu tu memang pelik gila, dia kata. Mimpi pertama dia bangun 4:30. Mimpi kedua bangun 4:30. Dia dah termenung. Bila dia dah termenung, okeylah. Esok pagi dia bangun cuti waktu tu. Esok pagi dia bangun cuti. Lepas tu, dia cerita dengan adik dia sekali lagi. "Dek," dia kata, dia jumpa adik dia lah, adik dia datang rumah. "Dek, akak mimpi sekali lagi, Dek. Mimpi yang lebih-lebih kurang sama." Jadi bila dengar macam tu, si adik ni cakap apa? "Seramlah akak ni. Mana ada orang mimpi berulang-ulang sampai macam tu. Siap jumpa lelaki berjanji nak jumpa pula," dia kata. Jadi Zulaikha tak tahu macam mana nak bagi reaksi. Dia tak tahu benda ni betul atau tidak. Tapi dia kata badan dia rasa penat. Kaki dia rasa penat, seolah-olah memang dia betul-betul pergi berjalan di dalam taman bunga dengan si budak lelaki ni. Okey. Jadi dia pun okeylah. Hari tu hari Sabtu. Jadi waktu tu adik dia ada kat rumah. Dia cakap dengan adik dia, "Dek," dia kata, "akak nak teman ayah pergi pekan. Jadi kau boleh tak tinggal kat rumah akak sebentar?" Atau dia cakap, "Okeylah, tak ada masalah, Kak." Jadi si Zulaikha ni pergi dengan bapak dia naik kereta, pergi ke pekan dekat Sabah. Beli-beli barang lah. Waktu dia tengah beli barang, tiba-tiba dia dapat telefon daripada adik perempuan dia. "Kak, balik cepat, Kak. Engkau lama sangat kat bandar tu dengan ayah," dia kata. Tapi Zulaikha kata, "Kenapa? Apa masalahnya aku nak kena balik cepat? Kau dah kenapa?" dia kata. Jadi adik cakap, "Apa yang kau mimpi, Kak? Aku rasa macam betul-betul terjadi kat rumah ni," dia kata. Jadi Zulaikha kata, "Terjadi? Macam mana nak ceritakan?"
Entahlah kak, kau balik dulu, nanti aku cerita, dia kata. Aku nak cerita kat sekarang ni pun aku takut sebab aku ada anak-anak kecil, dia kata. Jadi Zulaikha pun dengan bapak dia gesa-gesa lah beli barang, balik rumah. Bila sampai dekat rumah, dia tanya dengan adik dia, apa yang berlaku ni sebenarnya? Sebenarnya apa yang berlaku? Dia kata, kak, waktu aku duduk dekat rumah ni dengan anak-anak aku, tiba-tiba aku nampak lelaki, kak. Aku tak tahu datang daripada mana lelaki tu, dan lelaki tu merayau-rayau dekat rumah, dalam rumah. Aku nampak jelas lelaki tu. Dan bila aku tanya lelaki tu, kau tahu tak kak, dia jawab apa? Dia jawab, akulah kawan kakak engkau yang dalam mimpi tu. Aku terkejut gila kak, dia kata. Bila dia cakap macam tu. Jangan-jangan mimpi kau ni betul-betul kak berlaku, dia kata. Dah waktu tu Zulaikha macam, alamak, macam mana ni? Dia berjanji dengan siapa sebenarnya? Jadi dia kata, apa lagi yang lelaki tu buat? Sebenarnya kak, lelaki tu tunggu kau dekat rumah ni kak. Aku dah gelisah dah kak. Dia duduk dekat depan rumah kak. Aku dengan anak-anak aku dah macam, hara ni manusia ke bukan manusia? Tiba-tiba kak, bila aku telefon kau dan kau bagi alasan, kau cakap kau lambat balik sebab kau beli barang dengan ayah. Kau tahu kak dia buat apa? Dia masuk dalam rumah, dia ambil jam dinding dan dia hempaskan ke lantai. Dia cakap apa? Tak menepati janji. Tak menepati masa. Salah. Tak menepati masa. Patutlah Zulaikha cakap bila dia masuk rumah, dia tengok jam yang dah berumur puluhan tahun, yang memang dah tak berfungsi, tapi sengaja digantungkan buat hiasan dekat rumah tu, tapi tergeletak dekat atas lantai, terjatuh dekat atas lantai. Jadi Zulaikha ambil jam tu, dia tengok dekat dinding, paku jam tu elok je tergantung, tapi jam tu dalam keadaan jatuh yang sangat tak wajar, nampak macam pelik dia jatuh. Jadi betul lah apa yang adik dia cakap. Zulaikha kata adik dia bukan menipu, adik dia memang cakap betul. Tapi dia kata, dia tanyalah dengan adik dia macam mana keadaan lelaki tu, rupa bentuk dia. Jadi adik dia beritahulah rupa bentuk dia macam ni, rambut ikan mayang, leher jinjang, dahi luas, macam abang. Taklah, itu gurau. Dia kata, begini ni orangnya kak, handsome gila kak, dia kata, macam pelakon Korea macam tu. Jadi, tapi bila aku cakap, betul lah, dalam mimpi memang muka dia handsome, dia kata. Kalau sekali pandang macam anak raja, dia kata. Maksudnya gagah perkasa, handsome pula tu. Jadi bila macam tu, jangan-jangan orang yang sama. Jadi diorang pun rasa macam dah tak sedap tau. Zulaikha cakap pada waktu tu dia dah tak sedap. Jadi hari tu berlalu macam tu aja. Okey. Selang 6 bulan selepas tu, maksudnya jarak mimpi yang ketiga ni, yang abang nak cerita ni, dengan mimpi yang pertama lebih kurang 1 tahun. Selang 6 bulan lepas tu, tiba-tiba satu malam Zulaikha termimpi. Dalam rumah dia ada ayah, abang dan ada beberapa orang ahli keluarga. Jadi pada waktu tu Zulaikha dah besar. Dah anak dara besar lah, dia kata lebih kurang umur 21, 22 macam tu dalam mimpi tu. Jadi waktu tu dia kata seolah-olah rumah dia nak menerima tetamu, tapi dia tak tahu tetamu siapa yang akan datang. Tiba-tiba ada orang bagi salam daripada depan rumah. Dan dia pun duduk dekat dalam bilik lah. Dia kata dia duduk dalam bilik seolah-olah macam dia ni macam majlis nak bertunang lah, dia kata. Jadi dia dengar ada orang datang, ramai-ramai datang, gugang. Dia dengar perbualan bapak dia dengan tetamu yang datang. Tetamu yang datang tu katanya adalah wakil daripada lelaki yang dia pernah jumpa 2 mimpi yang lepas. Waktu tu dalam mimpi Zulaikha rasa macam, apa hal ni, kenapa? Rupanya yang datang tu adalah mak bapak kepada lelaki yang dalam mimpi tu. Dan dia nyatakan hasrat untuk masuk meminang si Zulaikha. Tapi dalam mimpi tu bapak Zulaikha cakap apa? Saya tidak boleh menerima pinangan ini, tapi kena tanya sendiri dengan tuan badan. Jadi waktu tu Zulaikha dipanggil keluar daripada bilik dan dia nampak ada beberapa orang ahli keluarga. Lepas tu Zulaikha tanya, pakcik dengan makcik ni datang naik apa? Dan jawapan pakcik dengan makcik tu sangat pelik. Kami datang naik sampan, kata. Waktu tu yang menyebabkan pelik adalah dalam mimpi tu depan rumah Zulaikha memang tak ada sungai, tapi macam mana dia datang melalui sampan. Jadi sempat jugalah Zulaikha menjengah keluar rumah. Rupanya dia datang betul-betul dengan sampan, tapi sampannya terapung di udara. Okey. Jadi dia kata, apa hajat pakcik dengan makcik datang? Lepas tu
Dua orang lelaki perempuan ni beritahu, kami sebenarnya adalah wakil daripada anak kami. Anak kami 2 kali dah jumpa, dah berdating dengan Zulaikha. Jadi dia dah berkenan-kenal lah nak jadikan Zulaikha ni suri hidup dia, isteri dia. Jadi kami datang ni adalah rombongan meminang. Kami membawa 3 biji dulang. Dulang pertama kami isikan dengan pakaian kebesaran kami, warna kuning pakaian dia. Dulang kedua kami isikan dengan batu cincin hijau, batu hijau, abang tak tahu batu apa. Dan yang ketiga kami isikan dengan selendang diraja. Jadi waktu tu Zulaikha tak tahu yang ada dekat depan dia ni adalah keturunan diraja makhluk alam sebelah ke. Dia nak nanya-nanya, dia tak tanya-tanya. Jadi dia kata macam ni lah pakcik dengan makcik. Memang saya berkawan dengan anak pakcik dengan makcik, tapi saya ni dah bertunang. Saya sayang tunang saya. Jadi saya dengan rendah hati menolak pinangan pakcik dengan pakcik. Tapi bila dengar macam tu, 2 orang ni, lelaki dengan perempuan ni, berubah muka. Jadi macam marah. Tak boleh macam tu. Zulaikha kena juga terima pinangan kami. Sebab Zulaikha dah berjanji nak hidup semati dengan anak kami. Tapi Zulaikha cakap, mana ada. Saya tak ada sehidup semati berjanji macam tu. Saya cuma temankan anak pakcik jalan-jalan je dalam 2 kali yang lepas, kata. Jadi waktu tu suami isteri ni rasa macam keliru. Tiba-tiba waktu tu tengah tegang-tegang, datanglah masuk seorang lelaki. Terkejut gila Zulaikha. Yang masuk tu adalah lelaki yang ada dalam 2 mimpi sebelum tu. Jadi dia tanya, dia beritahulah. Dia kata, abang, saya minta maaf, saya sebenarnya dah bertunang dan saya terpaksa untuk tolak pinangan abang ni. Pada waktu tu lelaki tu rasa marah. Dia kata macam ni, tak apa, kalau kau nak tolak pinangan abang, tapi kau jangan menyesal. Satu hari nanti abang akan rampas kau secara halus, gitu. Walaupun apa yang terjadi, abang tetap juga nak jadikan kau isteri abang, walaupun kita berlainan tempat. Pada waktu tu Zulaikha kata macam bergetar juga ke hati dia. Takut Allahu Akbar, dah kenapa pula nak berkahwin dengan aku ni. Waktu dalam hati dia. Tapi dalam mimpi tu dia ingat dia dah bertunang. Jadi dia pun bila dah jadi macam tu, rombongan-rombongan tu keluar daripada rumah, naik atas sampan, dan sampan tu terbang tak ke mana-mana. Akhirnya Zulaikha terbangun daripada tidur pukul 4.30 pagi. Tapi pada waktu tu berbeza dengan 2 malam sebelumnya. Zulaikha rasa betul-betul rasa tergugat. Sebab perkataan terakhir yang diucapkan lelaki tu dalam mimpi ialah, aku akan ambil kau secara halus. Walaupun aku tak dapat secara kasar, halus aku main, dia kata. Jadi bila diucap perkataan macam tu, risau, dia kata Zulaikha. Dan lepas tu Zulaikha lebih berhati-hati, dan tak lama lepas tu Zulaikha pun berkahwin. Cerita ni tak tamat dekat sini. Cerita ni ada sambungan. Tapi untuk bahagian yang pertama, abang namakan sebagai perjalanan mimpi Zulaikha. Jadi ceritanya tamat kat sini. Abang belum dapat lagi sambungan daripada Zulaikha. Nanti abang dapatkan. Abang akan telefon dia. Tak sempat lagi nak telefon. Nanti abang dapatkan sambungannya. Apa yang terjadi selepas tu. Okey, kita tamat cerita yang pertama. Cerita yang kedua pun hebat juga. Seronok abang dengar. Tak pernah lagi abang dengar. Kali ni ceritanya berlaku dekat Pekan Pahang. Berlaku pada tahun 1992. Ceritanya disampaikan oleh seorang kakak, digelarkan dalam email tu sebagai Kak G. Jadi abang saya pendekkan jadi Kak G lah, senang cerita. Kak G cakap cerita ni menjadi kenangan sampai sekarang. Waktu ni tahun 1992 dia masih lagi anak dara sunti umur belasan tahun. Tapi dia kata kenangan ni memang cukup pelik, dia kata. Ceritanya bermula, Kak G duduk dengan atuk dengan nenek dia dekat Pekan Pahang ni. Jadi dalam rumah tu ada dia. Lepas tu adalah beberapa orang lagi, cucu-cucu lain termasuk dengan atuk dengan nenek dia. Dia kata duduk dengan atuk dengan nenek memang sangat seronok. Sebab atuk dengan nenek biasalah banyak pengalaman, alim pula tu. Jadi dia rasa selamat, nak ke mana-mana selamat. Pada masa yang sama dia duduk sebilik dengan makcik dia. Umur dia orang ni memang tak berapa nak jauh sangat. Pada satu malam, nak jadi cerita ni, Kak G diminta untuk pergi beli barang dekat kedai. Okay?
malam, bukan malam, petang. Abang salah cerita. Petang, dia kata dia atuk dia minta dia, Ji, dia kata kau pergi belikan atuk ni barang dekat kedai. Dia kata petang ni boleh tak, dia kata. Kata Kak Ji cakap tak ada masalah, boleh je tu. Okey, Ji okey je beli barang. Cumanya ada siapa-siapa tak nak ikut pergi kedai. Waktu tu makcik dia cakap, bagi cik ikutlah, kita pergi berdua lah naik motor. Jadi dia pun naiklah motor. Petang ni waktu tu naik motor tet dah sampai kat kedai. Lepas tu beli barang balik. Waktu tu dah petang maghrib. Jadi bila dia dalam perjalanan balik tu, tiba-tiba dia rasa macam mata dia berat sangat. Keadaan jadi hujan renyai-renyai, dan hujan tu boleh dikatakan hujan yang pelik sebab dia tiba-tiba je zurr macam tu, turun hujan tu macam sekali macam tu. Jadi dia kata macam alamak, tiba-tiba hujan. Dan bila dalam keadaan hujan, dia punya pemanduan tu naik motor tu tak berapa nak jelas sangat. Jadi dia memandu dalam keadaan yang hati-hati. Tiba-tiba dia nampak dekat depan mata dia, di tengah jalan ni, daripada kedai nak ke rumah agak jauh jugalah, melalui berluka, lalu kubur lama macam ni. Dia tiba-tiba dia nampak depan mata dia ada 2 gunung. Pelik dia kata, sebabnya dia tahu dekat kampung Pekan Pahang tu memang tak ada gunung dekat kampung dia. Tapi kat sini tiba-tiba sampai dia terberhenti motor sebab dia nampak dekat depan dia ada 2 gunung yang besar. Satu tinggi, satu agak rendah sikit. Tapi yang peliknya, dua-dua gunung ni bentuknya kehitam-hitaman sikit. Jadi dia berhentikan motor, dia tengok gunung tu, dia cuma nak pastikan ini gunung ke apa? Ke ular besar duduk kat situ melengkar? Tapi bila dah lama-lama dia tengok, betul-betul depan mata dia adalah gunung. Pada waktu tu makcik dia dekat belakang jadi pembonceng. Dia tak beritahu dekat makcik dia sebab dia kata macam takut kalau dia beritahu makcik dia akan rasa gelabah. Biasalah dia kata orang tua ni kalau kita beritahu lain-lain lebih-lebih sikit, dia akan mula rasa takut. Jadi dia kata tak payah beritahu makcik dia, dia tengok je kat depan ada gunung. Waktu tu hujan kan, jadi makcik ni tak perasan lah sebenarnya dia Kak Ji ni tengah berhentikan motor. Habis dia tengok gunung tu, dah dia confirm benda tu adalah 2 gunung, dia pun start motor terus balik ke rumah. Sampai kat rumah tu bila kurang dah azan maghrib. Cepat-cepat dia jumpa dengan atuk dengan nenek dia ceritakan apa yang dia nampak. Dia kata depan mata dia nampak 2 biji gunung. Atuk dengan nenek dia mengucap panjang Astaghfirullahalazim, istighfar, mengucaplah istighfar Astaghfirullahalazim. Jadi bila dengar macam tu, yakinlah Kak Ji yang atuk dia tahu sesuatu. Jadi dia tanya, Tok, kenapa Tok? Atuk tahu sesuatu ke yang tak nak beritahu saya? Atuk dia cakap, sebenarnya apa yang kau nampak tu atuk sendiri tak pernah nampak. Tapi mengikut cerita orang-orang kampung dekat Pekan ni, 2 gunung memang selalu nampak. Itu adalah bukan gunung daripada alam kita, tapi gunung di alam sebelah sana. Jadi selalunya yang nampak gunung ni adalah orang-orang yang pergi mendaki ataupun orang-orang yang masuk hutan. Kalau dah nampak gunung tu memang susahlah nak keluar. Macam ni, kalau orang tu masuk hutan, tiba-tiba nampak gunung tu dan memang susahlah orang tu nak keluar. Tapi mujuk Alhamdulillah, Ji nampak gunung tu. Dan tapi Ji boleh memandu motor sampai ke rumah. Dengan kata lain, mujuk dia tak kacau Ji. Jadi bila dengar macam tu, Kak Ji fikir inilah pertama kali dia nampak gunung yang menjadi legenda orang Pekan Pahang. Gunung hitam, tak apa namanya, ada nama dah lupa, apa lupa. Gunung berembun hitam aja. Dia kata gunung tu adalah gunung alam sebelah. Dia pun pelik, okey. Jadi dia kata dalam hatinya terdetik, tak kisahlah aku nampak gunung, asalkan benda tu jangan duk datang-datang mengacau-ngacau hidup aku, dia kata. Tapi Kak Ji tak sangka apa yang disebut tu menjadi ujian untuk dia. Selang seminggu selepas tu, rumah atuk dia dilanda ribut. Disebabkan dilanda ribut, banyak pokok tumbang. Kampung tu banyak pokok tumbang, tiang elektrik tumbang, segala macam tumbang, menyebabkan kebanyakan rumah dekat kampung tu tak ada bekalan elektrik, terputus. Okay. Jadi pada malam seminggu tu, okeylah, tak ada masalah lah. Diorang pun bersih-bersihkan rumah, betul-betulkan apa yang patut, sementara menunggu elektrik masuk disambungkan semula. Jadi pada malam tu, ada perlawanan gusti.
Jadi atuk dengan nenek dia, dengan pakcik dengan makcik Kak Ji ni, pergi ke rumah jiran untuk tengok Gusti. Tinggallah Kak Ji sorang-sorang dengan pelita. Dah tak tahu nak buat apa, dia pun lipatlah baju. Waktu dia lipat baju adalah ketika kejadian ni berlaku. Waktu dia lipat baju, tiba-tiba dia dengar orang bagi salam. Assalamualaikum. Pada waktu tu Kak Ji macam, atuk dia dah balik ke, dia kata. Sebabnya pintu depan dia memang tak tutup, terbuka. Biasalah orang kampung macam tu kan. Masa tu masih lagi awal malam, lebih kurang pukul 8 malam. Tak adalah malam sangat, dia kata. Jadi pintu terbuka, dia lipat baju, ada orang bagi salam. Dia tengok dekat luar, atuk dia ke yang bagi salam. Dia tenung dalam keadaan yang kegelapan malam tu, dia tenung siapa pula yang bagi salam. Dia tengok macam tak ada orang, tapi dengar orang bagi salam, dia sambung lipat baju. Tiba-tiba waktu dia lipat baju, dia dengar lagi Assalamualaikum. Dia pandang lagi ke dekat pintu depan yang terbuka tu. Siapa pula yang bagi salam? Jadi dia tak berani nak sebut Waalaikumsalam, sebab dia kata kalau dia tersebut Waalaikumsalam, kalau orang hantar santau, dia terkena santau tu. Jadi dia pun bangun, dia pun keluar, dia tengok kiri kanan dekat luar rumah, siapa pula yang bagi salam, nak pastikan ini adik-beradik dia ke, pakcik-makcik dia ke, atau atuk dia ke. Tapi tak ada siapa yang kat rumah tu. Dia pun berjalan balik, maksudnya bila dia tengok kat luar rumah, dia pun masuk dalam rumah. Dia masuk dalam rumah, waktu dia nak duduk sambung lipat baju, tiba-tiba belakang dia dengar Assalamualaikum. Waktu tu Kak Ji terus duduk, dia diam. Dia kata dia berpositif dulu. Dia tak nak fikir apa-apa, husnuzon. Dia tengok dekat pintu, dia tak beralih. Dia tak alihkan pandangan, dia pandang depan pintu. Kalau sekali lagi bunyi salam, dia tutup pintu, dia kata. Dan dia masuk dalam bilik. Dan betul-betul terjadi. Tiba-tiba ada orang depan pintu. Bukan ada orang, tak ada orang depan pintu, tapi orang tu tak ada orang. Tak ada orang depan pintu, tapi ada salam. Dan benda tu berbunyi Assalamualaikum untuk kali yang keempat. Kak Ji apa lagi? Bangun angkat punggung, tutup pintu. Dia tak kunci, dia tutup pintu, dia terus masuk bilik, selubung badan. Dia kata dia takut gila pada waktu tu, sebab dia yakin yang bagi salam tu, hatinya mengatakan yang bagi salam tu adalah penduduk-penduduk daripada gunung yang dia nampak pada seminggu yang lepas. Jadi dia duduk dalam selimut. Selang lebih kurang 1 jam, dah berpeluh satu badan, dan tiba-tiba dengar riuh-riuh dekat rumah, dan fahamlah atuk dengan nenek dia dah balik, lepas tu pakcik dengan makcik dia dah balik, semua masuk dalam rumah. Bila dah masuk dalam rumah tu, Kak Ji keluar daripada bilik, dia terus ceritakan peristiwa ni pada atuk dia. Jadi atuk dia kata dia pernah dengar, atuk dia cakap pernah dengar peristiwa yang apa yang Kak Ji alamin sebelum ni. Dan memang yang bagi salam tu adalah penduduk daripada gunung-gunung yang Kak Ji nampak seminggu yang lepas. Jadi mungkin mereka sengaja nak berkenalan dengan Kak Ji untuk memberitahu kami adalah penduduk gunung datang melawat, contoh macam tu. Jadi Kak Ji cakap mujur dia tak jawab salam. Lepas tu atuk dia kata lain kali jawablah salam, mana tahu orang tu datang nak hantar nasi ayam ke, nasi biryani ke, kenyang juga. Sempat atuk dia buat lawak, Kak Ji cakap memang tak gelak lah. Orang lain semua gelak, tapi dia tak gelak. Dia kata itu bukan benda yang boleh dibuat lawak. Dan dia kata kenangan tu dia simpan sampailah sekarang. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video yang abang cerita yang abang sampaikan kali ini. Ada 2 cerita. Terima kasih sangat-sangat. Abang nak beritahu dalam masa ujung-ujung bulan nanti abang nak buat promosi sambal lara. Beli 2 tapi dengan harga yang lebih murah. Jadi tujuannya adalah untuk habiskan stok satu hal. Satu lagi adalah untuk seronok-seronok kan, orang buat promosi, kita pun nak buat promosi juga ujung tahun. Saja-saja suka-suka je lah. Abang Meniaga ni adalah satu benda yang belajar macam mana
orang buat perniagaan kan, ini adalah salah satu bentuk pelajaran pada abang lah. Orang nak buat promosi, abang pun nak buat promosi. Khairul Amin buat sambal, abang pun buat sambal juga. Bukan apa, saja-saja nak memeriahkan suasana perniagaan di Malaysia. Terima kasih sangat-sangat. Nanti abang beritahu tarikh bila yang akan adakan promosi untuk sambal lara. Taperapan Sati belum lagi buat sambal lara dulu. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.